KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik yang tengah menonton Didik TV KPM. Hari ini bersama dengan Kak Rina untuk sukses SPM 2021. Dan bagi adik-adik yang merupakan calon-calon SPM untuk tahun ini, inilah masanya untuk kita belajar dan membuat ulang kaji pelajaran bersama dengan cikgu penyampai pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, Kak Rina nak ingatkan kepada adik-adik kalau ada sebarang keperluan untuk adik-adik keluar dari rumah dan ada urusan penting, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau dah duduk rumah tu, rajin-rajinlah cuci tangan dengan lebih kerap ya. Dan yang pastinya juga sentiasa membawa gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan jika berada di luar rumah. Baik. Untuk sukses SPM 2021 pada hari ini, kita nak belajar bahasa Melayu. Jadi, untuk kita ketahui dengan lebih lanjut dan juga kita nak tahu siapakah guru penyampai pada hari ini, apa kata kalau Kak Rina kongsikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Silakan. Itu dia tadi, adik-adik dah saksikan serba sedikit profil guru yang akan bersama dengan kita. Dah ada pun sebelah Kak Rina ni. Ini dia, Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Zainab Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama 3, Damansara 3, Petaling Jaya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Rina apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Apatah lagi bila nampak Cikgu serba cantik, manis dengan tudung yang berwarna jingga ni bersemangat. Rina apa kurangnya? Kita bersemangat hari ini kan. Nak belajar subjek bahasa Melayu kan? Betul Cikgu. Hari ini khusus 1 jam ini kita dedikasikan kepada adik-adik kita yang mana merupakan calon-calon SPM untuk kita belajar bahasa Melayu. Tapi Cikgu, seperti biasalah, kita juga nak amalkan SOP walaupun berada dalam studio saja. Jadi betul. saya nak jemput Cikgu untuk kita lakukan seperti biasa. Kita nak sanitasikan tangan terlebih dahulu dan kita mulakan dengan Cikgu. Dan pastinya ini adalah langkah yang dah jadi kelaziman dalam hidup kita ya adik-adik. Bagaimana sebenarnya kita mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan. Baik Cikgu, dah tahu dah mata pelajaran bahasa Melayu. Tapi kan Cikgu, kalau hanya kita berdua saja dalam studio net indah ni, rasa tak seronoklah pula kan pembelajaran kita? Betul. Jadi hari ini kami bawakan khusus murid-murid daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4. Boleh tak kita lambai sikit? Apa khabar adik-adik? Hai. Senyumlah sikit. Nampaklah sikit cantik dan handsome adik-adik kita ni. Okey, kita nak berkenalan dahulu boleh Cikgu dengan adik-adik kita, calon-calon SPM kita hari ini. Kita mulakan dengan Maxine Huang Shi Hui. Boleh kenalkan diri? Salam sejahtera semua. Dengarlah pantun pengenalan saya. Laksamana berjumpa Ketala Sari, pasal hari menjadi saksi. Maxine Huang nama diberi, puja diberi berdasarkan bukti. Pandainya Maxine berpantun. Seronok pula kita dengar ya Cikgu. Baik, kita nak lihat pula kehebatan adik Alia dalam perkenalkan diri. Silakan Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengarlah pantun pengenalan diri hamba. Dari Majapahit terus ke Melaka, Kerta Lesari tekad untuk membela. Alia Hana akan bersemuka, alam maya pertemuan segala. Sudahlah pandai berpantun. Sedap pula suaranya. Terima kasih adik Alia.
Seterusnya kita nak lihat juga kehebatan adik Victoria. Silakan adik. Salam sejahtera. Dengar pengenalan diri pantun saya. Puteri Lipo dari China. Datang ke Melaka dengan utusan. Victoria Fu diberi nama. Di medan maya kita berurusan. Ewah. Sama hebat ya Cikgu Zainab. Baiklah, itu adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3. Bagaimana pula dengan kehebatan adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4? Apa kata kita dengarkan pengenalan diri dari adik Adam Daniel. Silakan adik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam. Dengarkan pengenalan diri hamba. Dari India terus ke China. Membawa dagangan kain sutera. Nama tentera Adam Daniel. Pandangan dikongsi, kita bersuara. Ewah. Itu dari segi pengenalan diri untuk adik Daniel perkenalkan dirinya. Bagaimana pula dengan adik Melissa? Silakan. Dengarkan pantun pengenalan diri hamba. Assalamualaikum pemula bicara. Salam sejahtera untuk semua. Empunya nama Melissa Nukaisara. Yudi 4 sedia asalnya. Okey, manis saja suara dia. Seterusnya, adik kita yang terakhir, adik Harish, silakan. Salam sejahtera. Dengarlah pantun pengenalan saya. Laksamana hebat pahlawan setia. Negeri Melaka dikawal selia. Harish Ganesh Kumar tetap ceria. Pandangan diberi pasti berharga. Okey, hebatlah adik-adik ni, tahniah. Hai, kalau dah mereka berpantun tak kalah Kak Rina tak berpantun kan cikgu? Kita dengar Kak Rina pula pantun macam mana agaknya ya. 2 kerat boleh cikgu? Boleh. 4 kerat boleh. Okey. Buah durian, buah kuini. Apakah pelajaran hari ini? Wah, kalau Rina berpantun maknanya Cikgu Zainab pun kena balaslah kan pantun tu. Silakan cikgu. Cikgu nak bergurindam lah. Wow. Tapi baca dalam bentuk pantun saja. Okey, silakan. Okey, jadi cikgu ada 4 rangkap ya gurindam. Bahasa klasik dikaji teliti. Jawapan ditulis murid misali. Laksamana menawan Kertala Sari. Melaka Sejahtera Sultan Bahari. Kepimpinan melalui teladan. Cerita sarat dengan pengajaran. Burung terbang dipipiskan lada, dikaji murid dan guru semua. Itulah jawapannya daripada apa yang Rina tanya tadi. Okey, ada kedengaran perkataan Laksmana, Kertala Sari dan kita ada dengar tentang kepimpinan. Jadi subjek kita hari ini dalam bahasa Melayu adalah bahasa Melayu standard. Betul ya, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah adik-adik yang berada secara dalam talian dan juga di rumah. Kita nak mulakan pembelajaran kita berkenaan dengan bahasa Melayu standard. Tapi kita nak berehat dulu. Kembali semula bersama kami di Sukses SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya sangat suka belajar subjek Bahasa Melayu. Setiap hari saya akan menunggu waktu subjek Bahasa Melayu kerana banyak pengetahuan yang saya perolehi. Lagipun kami calon SPM 2021 akan mengambil peperiksaan SPM 2021 berdasarkan format baharu. Oleh itu, kandungan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5 sangat menarik dan berinformasi. Saya juga tertarik pada satu bahagian soalan dalam format terkini iaitu Bahasa Melayu Standard. Soalannya sangat mencabar bagi saya kerana kami mesti menukarkan teks Bahasa Melayu Klasik ke teks Bahasa Melayu Standard. Bagi saya, soalan ini sangat sukar kerana saya kurang arif dengan penggunaan Bahasa Melayu Klasik yang menggunakan ayat yang panjang dan melirik-lirik. Bagi saya, untuk kertas BM, saya lebih suka bahagian morfologi dan sintaksis. Hal ini kerana kita sudah mempelajari bahagian ini sejak tingkatan 1 lagi. Jadi dia macam ulang-ulang dan kira sudah boleh faham. Tetapi bahagian yang agak sukar dan mencabar bagi saya ialah soalan Bahasa Melayu Standard.
Saya sebagai orang yang kurang mahir dalam bahasa Melayu, apatah lagi bahasa klasik. Walau bagaimanapun, saya akan cuba sedaya upaya untuk cemerlang dalam SPM nanti. Saya suka subjek bahasa Melayu, tapi saya sangat risau apabila melihat soalan berkenaan bahasa Melayu standard. Pada pendapat saya, soalan ini agak mengelirukan. Sejujurnya, saya takut nak menjawab bahagian ini kerana bagi menjawab soalan ini, saya perlukan kefahaman yang tinggi berkenaan bahasa klasik. Saya juga perlu mahir dalam tata bahasa dan perlu tahu tentang bahasa istana kerana ceritanya berkenaan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Nasib baik, pemakahan bagi bahagian ini adalah holistik, jadi saya agak lega. Cuma itulah, saya perlu berusaha lebih agar dapat markah penuh. Saya akan sentiasa membuat ulang kaji dan saya harap cikgu boleh tolong saya. Terima kasih. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Zainab Abdullah dalam Sukses SPM 2021. Hari ini pengkhususan diberikan kepada calon-calon SPM 2021 untuk kita belajar bahasa Melayu dengan topiknya Bahasa Melayu Standard. Jadi Kak Rina terus nak serahkan kepada Cikgu Zainab. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih ya Rina. Sama-sama. Jadi hari ini ya, okey, murid-murid sekalian, kita akan belajar satu topik ya. Tadi Kak Rina dah bagi tahu iaitu Bahasa Melayu Standard. Jadi kalau adik-adik dengar tadi pun kan kita berpantun, kita bergurindam, kita berseloka. Sebenarnya itu ialah puisi tradisional yang menjadi salah satu elemen yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Baiklah ya. Sebenarnya apa yang cikgu nak singkatkan di sini ialah tema 8 tingkatan 4 ya Rina. Sebab murid-murid ni sebenarnya dalam proses ulang kaji topik tingkatan 4. Jadi mereka kena tahulah ya. Jadi dalam topik tingkatan 4 tema 8 ni tajuk dia dalam lipatan kenangan. Kalau Rina tengoklah tajuk ni, apa yang Rina nampak sebenarnya? Okey, kalau saya tengok sini banyak perkataan-perkataan yang menerangkan tentang sejarah, sejarah mendewasakan kita kalau tak salah saya, cikgu ya? Ya, betul-betul. Kemudian ada rumah pusaka Sultan Mengatas. Bahasa-bahasa klasik ya, cikgu? Ada juga sebenarnya Rina, ini ialah subtajuk ataupun tajuk kecil yang terdapat dalam tema 8. Jadi dia sebenarnya kalau kita tengok dalam lipatan kenangan. Jadi tema 8 ni berkaitan dengan sejarah ya. Jadi salah satunya bahasa Melayu klasik. Bila kita belajar bahasa Melayu standard, dia ada perkaitan sebenarnya dengan bahasa Melayu klasik. Sebab murid ni kena tukarkan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard. Jadi ya, kita tengok ya. Ni Darah Satria. Subtajuk Darah Satria, di dalamnya ada contoh bahasa Melayu klasik. Jadi kita minta kawan kita ya baca. Siapa nak baca ya? Adik-adik. Ya, adik Adam Daniel, silakan. Syahadan pada antara itu, datanglah seorang budak berkata, apa kerja kita berkotakkan peti sini, mendayakan diri kita. Jika berkotakkan batang pisang, alangkah baiknya. Setelah didengar paduka Seri Maharaja kata budak itu, maka titah baginda. Benar seperti kata budak itu. Maka dikerahkan baginda rakyat mengambil batang pisang di bobot kota. Maka dikerjakan oranglah berkotakkan batang pisang. Maka segala todak yang melompat itu, dekatlah jonggolnya. Tercacak kepala batang pisang itu. Dimonok oranglah bertimbun-timbun di pantai itu. Hingga tidaklah termakan lagi oleh segala rakyat. Maka todak itu pun tidaklah melompat lagi. Dipetik daripada Singapura di sana todak. Buku teks tingkatan 4 halaman 105. Terima kasih Adam. Jadi sebenarnya ini ialah contoh bahasa klasik yang terdapat dalam tema 8 ya. Tajuk dia ialah Singapura di Seran Todak. Subtajuknya ialah Darah Satria. Jadi kita tanya kawan-kawan kita di sana ya. Apa yang kalian nampak ya daripada apa yang dibaca oleh Adam tadi ya? Ada adik-adik nak cuba? Okey, silakan Maxine. Cikgu, saya nampak perkataan bahasa klasik iaitu perkataan syahadan. Perkataan ini biasanya saya tak jumpa dalam bahasa Melayu yang saya gunakan sekarang. Ya, ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi. Okey Harish, silakan. Cikgu, saya nampak ada bahasa istana dalam petikan tersebut, iaitu perkataan titah baginda. Haris nampak titah baginda ya. Ini titah
Dan baginda di sini ialah bahasa istana ya, sebab raja dia bertitah. Jadi dia menggunakan perkataan bahasa istana. Ada tak lagi kawan-kawan ya yang nak bagi tahu? Ada lagi tak adik-adik? Okey, silakan. Terdapat juga nama raja iaitu Paduka Seri Maharaja. Ya, betul ya. Jadi Nama Alia raja. nampak ini nama raja iaitu Paduka Seri Maharaja. Jadi di sini ya Rina, kalau kita tengok inilah contoh bahasa Melayu klasik ya. Jadi cikgu dah warnakan ya supaya lebih jelas. Jadi ini bahasa klasik yang terdapat dalam tema 8 tersebut. Jadi ini contoh je, kita tak nak belajar yang ni, kita nak kenal dulu apa itu bahasa klasik, apa itu bahasa standard kan. Jadi kita teruskan ya. Okey, hari ini kita akan belajar, bila belajar bahasa standard ni sebenarnya murid kena membaca pelbagai fiksyen daripada bahasa klasik, mengolah, memahami dan menulis semula dalam bahasa standard ya. Jadi sebenarnya nak belajar murid-murid kena tahu apa maksud bahasa klasik dan apa maksud bahasa standard. Kita tanya kawan-kawan kita ya. Siapa nak bagi pandangan ya, apakah maksud bahasa Melayu klasik dan apakah maksud bahasa Melayu standard? Okey, ada adik-adik nak jawab. Melissa. Okey, silakan Melissa. Saya tahu cikgu, bahasa Melayu klasik ni bahasa Melayu lama. Ayatnya panjang dan melirik. Kalau baca susah nak faham cikgu. Okey, ada lagi pandangan yang lain? Okey, Victoria, silakan. Cikgu, saya rasa bahasa Melayu klasik ni menggunakan bahasa istana sebab ceritanya berlatarkan masyarakat beraja zaman dahulu seperti zaman Melaka. Jadi sebenarnya daripada pembacaan Adam tadi, kita dah dapat kan, kita tengok bahasanya agak panjang, melirik-lirik kan. Dan adanya bahasa istana, ada watak-watak masyarakat zaman dahulu ya. Jadi inilah maksudnya bahasa Melayu klasik, iaitu bahasa yang menggunakan ayat pasif, ayat sonsang ya, ayat yang panjang, melirik-lirik dan adanya kosakata klasik seperti sahaya, syahadan, masyghul, hatta. Ini ialah kosakata klasik. Okey, nak cuba satu cikgu boleh? Boleh. Kalau arakian? Ya, sama bahasa Melayu klasik. Biasanya macam arakian, hatta tu dia macam penanda wacana. Okey, baiklah. Nanti kita tanya pula, kalau Rina lah, apa pula maksud bahasa Melayu standard ya? Saya cuba cikgu ya. Tak apa, salah pun tak denda. Okey, bahasa Melayu standard ni bahasa yang mudah difahami, ayatnya tidak melirik-lirik dan dia lebih senang untuk kita fahami. Betul tak cikgu? Boleh. Hampir tepat. Kita tanya kawan kita, ada tak yang tahu? Adik-adik, ada tak boleh bantu Kak Rina? Okey, adik Alia, silakan. Bahasa Melayu standard ialah bahasa Melayu moden yang kita guna hari ini. Okey, itu yang lebih tepat ya cikgu. Tak, lebih tepat bahasa Melayu standard ni ialah bahasa baku. Kalau kita tengok dulu pemberita kan dia baca berita tu menggunakan bahasa baku. Itulah bahasa Melayu standard. Yang mana bahasanya teratur dan mantap. Ada pelbagai aspek ya, seperti ejaan, bentuk kata serta tata bahasa yang diterima oleh masyarakat sebagai norma penggunaan yang betul dan sahih dan digunakan dalam urusan rasmi, tulisan ilmiah dan perbicaraan umum. Jadi sebenarnya murid-murid kita ni dia belajar bahasa Melayu standard ni dari darjah 1 sampai last university. Dan kalau kita tengok pun di mana-mana pun kita memang menggunakan bahasa Melayu standard ya. Okey, kita teruskan ya Rina. Tak boleh buang masa ni. Betul. Jadi sebenarnya di mana soalan bahasa Melayu standard ni ditanya ya? Okey, sebenarnya soalan ini akan bermula pada tahun 2021 SPM KSSM. Ya, jadi murid ni merupakan murid sulung yang akan menjawab soalan ini sebenarnya. Jadi dia ditanya dalam kertas 2 bahagian A dan soalan yang keempat. Jadi inilah ya. Kalau kita tengok di situ bahagian A 35 markah. Jadi dia tak ada peruntukan markah yang khas lah. Jadi 5 soalan ni 35 markah. Baiklah ya, kita teruskan.
Okey, ini ialah buku antologi ya, yang murid-murid dapat semasa mereka di tingkatan 4. Antologi ini merupakan himpunan karya sastra. Jadi di sinilah ada satu teks bahasa Melayu klasik iaitu Kepimpinan Melalui Teladan. Dan satu lagi bila mereka masuk tingkatan 5, mereka akan dapat satu lagi antologi iaitu Sejadah Rindu. Jadi di sini ada satu teks bahasa klasik iaitu Burung Terbang Dipipiskan Lada. Jadi kalau Rina ingat tadi kan saya bergurindam kan? Betul. Jadi saya ada sebut ni tajuk yang ni dan tajuk yang ni ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Hari ni kita nak belajar ya. Okey. Macam mana kita nak tukarkan bahasa klasik tadi ke bahasa standard. Rina pun kena belajar sama ya dengan adik-adik di sana ya. Saya cuba ya, cikgu. Ya, boleh. Baiklah, kita minta kawan kita baca ya. Siapa nak baca soalan ni ya? Adik Melissa nak baca, cikgu. Okey, silakan adik Melissa. Baca petikan bahasa Melayu klasik bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Ya, ini apa-apa pun kita kena baca arahan soalan. Jadi dalam arahan soalan tu apa yang kawan-kawan yang lain yang faham ya? Boleh bagi pandangan? Adik Harish, okey, silakan. Cikgu, bahasa Melayu klasik mesti ditukarkan kepada bahasa Melayu standard, cikgu. Jadi nampak dah di situ murid kena tahu bahasa Melayu klasik ditukarkan ke bahasa Melayu standard. Okey, ada tak lagi pandangan yang lain berkenaan dengan arahan soalan ni? Ada lagi. Okey, Victoria, boleh cuba. Kita tidak boleh ubah bentuk dan maksud asalnya, cikgu. Ya, jadi sebenarnya murid kena faham ya. Di sini tanpa mengubah bentuk dan maksud. So ada dua perkara dia kena ingat. Yeah. Bila kita tukarkan, kita kena ingat bentuk dan struktur ayat dia macam mana ya. Jadi bila sahaja murid baca soalan, dia kena hati-hatilah, maksud dia kena tahu, aku kena tukar ke bahasa Melayu standard. So macam mana cara dia kan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita tengok petikan ya. Ini petikan yang diambil, dipetik daripada Kepimpinan Melalui Teladan, antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul ya, yang murid pelajari semasa mereka di tingkatan 4. Okey, siapa nak baca soalan ni? Boleh adik-adik tolong bacakan. Adik Alia. Okey adik, silakan. Saya nak baca, cikgu. Maka titah baginda, hai kekasihku Laksamana, datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian, masing-masing mengadukan hanya pada kita. Maka sembah Laksamana, daulat tuanku, mohonkan ampun dan kurnia, adapun penjuri ini bukan penjuri negeri ini, penjuri negeri lain. Maka titah baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu? Maka sembah bendahara, daulat tuanku Shah Alam, adapun pekerjaan berkawal itu pekerjaan temenggung. Apabila temenggung tiada bercakap, Laksamana pula mengerjakan dia. Dipetik daripada Kepimpinan Melalui Teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, halaman 32 hingga 33. Okey, terima kasih ya Alia. kasih, Jadi Alia. Alia dah baca ya petikan prosa klasik yang terdapat dalam teks antologi Jaket Kulit Kijang. Jadi sebenarnya bila murid-murid dapat soalan macam ni, wah panjangnya. Macam mana nak tukar ni ya? Jadi sebenarnya murid-murid yang jangan bimbang. Kita pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. Kerana tadi arahan soalan kita tak boleh ubah struktur, kita tak boleh ubah bentuk supaya kita tak orang kata dia tak larilah daripada kehendak jawapan tu nanti. Jadi ada berapa bahagian kita boleh pecahkan ya? Siapa nak bagi pandangan di sini? Okey, adik Melissa. Ada 4 perenggan, cikgu. Jadi ada 4 ayat kat situ. Jadi di sini mudah ya. Terima kasih Melissa ya. Jadi kita ada 4 bahagian ya, kita boleh pecahkan. Ini bahagian pertama. Sebab dia ada perenggan pertama kan. Yeah. Jadi ini kita tengok perenggan kedua. So kita boleh pecahkan kepada perenggan kedua.
Ini perenggan ketiga, bahagian ketiga dan akhir sekali bahagian keempat. Jadi kalau murid tu dia dia belajar untuk pecah-pecahkan ni lebih mudah supaya nanti cerita yang ni tak ada di sini. Cerita yang ni tak akan duduk di sini, dia akan ikut struktur dia. Lebih mudah cara macam ni, lebih cikgu? mudahlah untuk murid memahami ya. Okey. Jadi kita tengok bahagian satu dulu ya Rina. Boleh cikgu. Ni bahagian satu. Rina bacalah. Saya baca. Baiklah. Maka titah baginda, hai kekasihku Laksmana, datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian. Masing-masing mengadukan saya tak nampak cikgu. Halnya pada kita. Jadi kita tanya kawan-kawan kita apa yang mereka nampak di sini. Okey, ada siapa yang nak bagi pandangan ya? Tadi Kak Rina dah baca dah bahagian pertama. Haris. Haris, silakan. Cikgu, saya nampak bahasa istana iaitu Titah Baginda dan saya juga lihat nama watak iaitu Laksamana. Betul tak Rina? Betul cikgu, saya pun nampak benda yang sama. Ya, jadi tadi murid dah tahu ini ialah Titah Baginda dan ini nama watak Laksamana. Lagi ada tak lagi pandangan yang lain? Ada lagi adik-adik? Okey Maxine, cuba. Cikgu, saya lihat ada banyak tanda baca seperti nokta, koma dan perikat kata. Tengok Rina, betapa murid-murid ni dia sampai ke peringkat yang kecil. Pengikat kata pun sebenarnya dia kena peka. Jadi, kita kira berapa pengikat kata di sini. Contoh ni koma. Tadi Victoria kata pengikat kata ya. Koma. Okey, ni koma bertindih. Ini titik ataupun nota dan ini pengikat kata. Jadi, seeloknya murid kira supaya dia tak tertinggal. Kerana pengikat kata tu sebenarnya dia cakap ajuk ataupun dialog kan cakap ajuk. Jadi murid bila dia nak tukarkan dia tak boleh tersilap. Dia kena kekalkan strukturnya. Jadi di sini apa yang telah dikaji oleh murid tadi, Titah Baginda. Rina pun tahu ni bahasa istana kan. Okey, jadi kalau kita tengok Laksamana nama watak kita kena kekalkan sebab cerita tu memang ada Laksamana kan. Kemudian kalau Rina tengok di sini adanya kata ganti nama diri. Okey, aku, ku, kita dan baginda. Jadi kata ganti nama diri ni kalau nak dikekalkan boleh, tetapi kalau murid nak tukar kepada beta pun boleh sebab yang bertitah ialah beta. Jadi bolehlah banyak orang beta kecurian. Jadi nampak dia punya penggunaan bahasa istana di situ. Dan akhir sekali kita kena peka juga bahagian ini bahagian ni lah tanda baca tadi. Okey, kita Cikgu, teruskan. Sebelum kita nak teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya, boleh tak kalau kita berhenti rehat sekejap cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Nanti adik-adik boleh kita berhenti rehat sekejap. Okey, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Zainab dan juga adik-adik kita untuk teruskan pembelajaran selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Zainab dan juga adik-adik kita yang mana ketika ini kita sedang belajar bahasa Melayu standard dalam Sukses SPM 2021. Kita nak teruskan pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Zainab. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan ya. Kak Rina, tadi adik-adik kita tadi dah jumpa bahasa istana apa semua kan. Jadi kita tanya dia orang macam mana nak tukar kepada bahasa klasik ni. Bahasa klasik pula cikgu, bahasa standard. Ada tak cadangan? Ada cadangan adik-adik? Okey Adam, silakan Adam. Cikgu, perkataan maka boleh kita tukarkan kepada lalu atau kemudian. Betul tak cikgu? Betul Adam. Sebab maka ni sebenarnya bahasa klasik dahulu yang dijadikan bahasa penanda wacana. Jadi boleh tukar kepada lalu, kemudian. Tetapi kalau murid nak kekalkan pun boleh sebenarnya. Ada tak lagi cadangan yang lain? Cadangan lain adik-adik? Ya, Maxim. Silakan. Cikgu, saya nampak ayat dialog cikgu. Oleh itu, kita perlu kekalkan strukturnya. Betul kan cikgu? Ya, betul. Tadi pun cikgu dah bagi tahu Kak Rina ya, yang ni ada ayat dialog ataupun ayat cakap
Jadi kena kekalkan. Ada tak lagi pandangan yang lain? Ada lagi adik Melissa. Ya, Melissa. Cikgu, saya nak cuba boleh? Boleh, Melissa. Silakan. Hai kekasih, boleh tak kita tukarkan kepada wahai kekasih? Sebab perkataan hai macam ayat seruan untuk kita memanggil orang. Betul tak cikgu? Kita tanya Kak Rina. Betul tak Kak Rina? Hai Rina. Hai cikgu. Jadi macam seruan kan? Betul. Jadi di sini kita tengok baginda ni dia memanggil Laksamana dia. Jadi kan dia kesayang sangat Laksamana ni. Dia panggil kekasihku. Jadi lebih sesuai kita tukarkan kepada wahai kekasihku kan? Okey, ada tak lagi pandangan lain? Ada lagi. Okey adik Alia, silakan. Cikgu, saya nak cuba juga. Kalau perkataan datanglah tu kita tukar kepada tibalah. Lepas tu perkataan bala kita tukar kepada malapetaka atau bencana. Boleh kan cikgu? Boleh. Sebenarnya nak tukar, kalau kita tengok datang dan bala ni sebenarnya istilah zaman sekarang pun kita gunakan. Tetapi kita tak boleh nak halang untuk murid nak tukarkan kerana dia masih lagi kekal dalam bahasa standard sebenarnya. Ya. Baik, ada lagi pandangan yang lain? Okey adik Victoria, silakan. Saya setuju dengan Alia cikgu. Lagi satu, boleh tak kita tukarkan kata ganti diri aku kepada beta sebab Raja biasanya membahasakan dirinya beta. Ya, bagus ya Victoria. Sebenarnya tadi Victoria dah dengar kan nota kita. Jadi Victoria dah peka. Jadi kita tengok apa yang kawan-kawan kita tukar tadi kan. Jadi maka boleh ditukarkan kepada lalu kemudian hai kekasihku, wahai kekasihku, datanglah bala. Tak nak tukar boleh, kalau nak tukar bolehlah, ada optional dia, pilihannya ya. Dan ke atas negeriku ini masalah bahasa. Dan seterusnya halnya pada kita, hal atau perihalnya merujuk mereka kepada kita ya. Jadi sebenarnya daripada yang ni, inilah ya pilihan jawapannya. Jadi kalau kita tengok di sini, okey ni panjang, murid-murid kena pilih lah. Takkan dia nak tulis apa orang kata slash macam tu kan. Jadi dia kena pilihlah jawapan yang paling tepat. Untuk makluman Rina, markah untuk soalan ini dia markah holistik. Holistik ni maksudnya impression ataupun gambaran yang diberikan oleh pemeriksa nanti. Jadi yang penting murid kena jawab. Kalau dia tulis, sekurang-kurangnya dia boleh dapat sekurang-kurangnya 1 markah. Jadi itu yang bagusnya kalau markah holistik ni. Maksudnya memberi peluang kepada murid untuk mendapat markah. Tapi kalau dia tak tulis, tak adalah markah cikgu. Kosong markah. Jadi kita pelajar boleh mencuba ya cikgu. Ya betul. Baiklah kita tengok. Yang kedua. Okey, siapa nak baca? Kak Rina nak baca ya soalan? Nak baca? Boleh. Maka sembah Laksamana, daulat tuanku, mohonkan ampun dan kurnia. Adapun penjurit ini bukan penjurit negeri ini, penjurit negeri lain. Kita tanya kawan kita. Siapa nak bagi pandangan ya? Ini bahagian kedua ataupun perenggan kedua tadi ya. Ada adik-adik? Okey, adik Victoria silakan. Cikgu, saya juga nampak bahasa istana dalam bahagian ini, iaitu perkataan sembah. Daulat tuanku, ampun dan kurnia. Saya juga lihat terdapat ayat cakap ajuk dalam petikan ini sebab ada pengikat kata. Okey. Okey, terima kasih Victoria. Sekarang Victoria dah belajar sesuatu kan. Ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi? Okey, Melissa. Cikgu, saya nak cuba. Boleh, Melissa. Maka sembah Laksamana, daulat tuanku, mohon ampun dan kurnia. Sebenarnya pahlawan ini bukanlah pahlawan dari negeri ini, tetapi pahlawan dari negeri lain. Apa yang Rina dengar? Melissa telah cuba mengubah bahasa klasik ke bahasa standard. Ya. Tapi apa yang Rina dengar tadi kelainan dia? Dari segi dia penukaran ada perkataan penjurit tu kepada pahlawan. Ya, jadi kita tengok jawapan murid yang lain pula. Sesuai ke tak ya? Penjurit ni kita tukarkan kepada pahlawan. Jadi kita tanya kawan kita yang lain, siapa nak cuba bagi jawapan? Okey, ada tak adik-adik nak cuba? Okey, Alia. Cikgu, takkan pahlawan tu mencuri? Saya rasa
perkataan penjuri itu lagi sesuai kalau kita tukar jadi perkataan pencuri. Contoh jawapan saya, kemudian sembah Laksamana, daulat tuanku, mohon ampun dan kurnia, sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini, tetapi pencuri dari negeri lain. Jadi kalau Rina setuju yang mana? Saya rasa saya setuju dengan adik Alia. Jadi sebenarnya di sini murid kena faham juga cerita dia. Sebab cerita ni orang ni mencuri kan. Kalau pahlawan kita tahu dia ialah seorang yang menyelamatkan negara kan. Betul. Jadi di sini kita nampak ya. Bila murid tu tukar ya tadi maka boleh tukar kepada kemudian ya. Kemudian bahasa istana kita kekalkan, watak juga kita kekalkan. Ada pun dah boleh tukar kepada sebenarnya dan penjuri ni kita tukar kepada pencuri ya. Jadi bila murid dah tukarkan dia dah dapat dah sesuatu kan. Jadi dia tulislah jawapan yang tepat. Boleh Kak Rina baca jawapannya? Boleh cikgu. Lalu sembah Laksmana, daulat tuanku, mohon ampun dan kurnia. Sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini, tetapi pencuri dari negeri lain. Ya, jadi agak-agak berapa markah? Kita boleh bagi markah lah kan? Ya, betul. Sebab kita dah nampak dah penukaran daripada bahasa klasik ke bahasa moden ya ataupun bahasa standard. Baiklah, kita pergi bahagian yang ketiga ya. Kak Rina baca lagi Kak Rina. Boleh cikgu. Hari ini kita minta Kak Rina baca ya. Boleh. Maka titah baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Sekarang tadi kita dah belajar dua bahagian kan? Ya. Apa kata kita tanya kawan-kawan kita, siapa nak terus cuba tukarkan ke bahasa Melayu standard? Ada tak adik-adik nak cuba tukarkan? Okey, adik Haris, silakan. Adik Haris ya. Cikgu, saya sebenarnya dah tulis dalam kertas cikgu. Boleh tak tengok adik Haris dah bersedia dah. Semangat ya adik. Semangat ya. Silakan. Boleh Haris tunjukkan. Ada siapa lagi selain pada Haris yang tulis dalam kertas? Boleh tunjukkan. Ada Maxine. Boleh tunjuk adik Maxine juga. Cuba Rina tengok ya. Apa yang mereka tulis. Kalau ada Maxine, okey. Apa beza antara Haris dan Maxine? Apakah sebabnya maka dapat dicurinya juga oleh penjuri itu? Adik Haris pula, apakah sebabnya? Sebabnya maka dicurinya Baiklah juga. Macam lebih kurang sama je cikgu. Sekarang Kak Rina pun dah confused. Sebagai kita cikgu ni kita memang kena peka lah kan. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi, antara Maxine dengan Haris, ada perbezaan dia. Kalau kita tengok pun Maxine lebih panjang. Maxine tunjuk semula Maxine dengan Haris. Haris angkat jadi sekali lagi. nampak tak di situ Haris tertinggal yang bahagian ini. Okey. Haris tak tertinggal tapi Maxine penuh. Jadi di sini kalau kita tengok kedua-duanya dapat markah. Haris pun tetap dapat markah, cuma markahnya akan berkurang sebab dia dah tertinggal. Dia dah tertinggal bahagian. Jadi seperti yang awal tadi kan cikgu dah bagi tahu yang murid-murid tak boleh tertinggal struktur dan bentuknya ya. Jadi inilah jawapannya. Jadi sebenarnya tak susah pun kalau murid-murid itu nak tukarkan ke bahasa Melayu standard sebab tak banyak pun. Contohnya apatah ni memang bahasa klasik. Jadi dia tukar saja kepada apakah. Sebab ini ialah ayat soalan. Kemudian sebab macam mana kita tahu ayat soalan? Sebab ada tanda soal. Tanda soal. Dan ini juga cakap ajuk sebab ada pengikat kata. Jadi tak banyak pun. Jadi adik-adik dekat sana tu yang menonton ni janganlah risau. Kadang-kadang cikgu saya tak nak jawab lah soalan ni susah. Saya dah nak babai dah. Tapi tak boleh sebenarnya cuba. Sekurang-kurangnya dapat markah kan. Jadi inilah jawapan yang lengkap ya. Baiklah kita pergi ataupun Kak Rina nak baca jawapan yang lengkap ni. Saya baca. Boleh cikgu? Lalu titah baginda, apakah sebabnya maka dapat dicurinya juga oleh pencuri itu? Jadi inilah jawapan yang lengkap. Dan kita pergi bahagian yang terakhir, bahagian yang keempat ya. Okey, bahagian yang keempat ni kita minta murid kita jawab.
Okey. Siapa yang nak jawab ya bahagian ni? Ya, Adik Adam. Cikgu, maka sembah bendahara Daulat Tuanku Shah Alam, sememangnya tugas berkawal itu tugas Temenggung. Apabila Temenggung tiada bercakap, laksamana pula mengerjakannya. Okey, terima kasih Adam. Jadi Adam tukar pekerjaan kepada tugas. Kalau Rina dengar tadi. Ada tak lagi jawapan yang lain? Okey, adik Victoria, silakan. Cikgu, saya punya jawapan ialah lalu sembah bendahara Daulat Tuanku Shah Alam. Adapun pekerjaan berkawal itu pekerjaan Temenggung. Apabila Temenggung tiada bersuara, laksamana pula melaksanakannya. Jadi ini jawapan Victoria ya. Yang ni dia tukar kepada dia kekalkan pekerjaan. Jadi kita tengok seorang lagi. Siapa seorang lagi nak cuba bagi jawapan ya? Okey, Alia. Boleh cuba Alia? Saya juga nak cuba. Jawapan saya, lalu sembah bendahara Daulat Tuanku Shah Alam. Sebenarnya tugas berkawal itu tugas Temenggung. Apabila Temenggung tiada bersuara, laksamana pula melaksanakannya. Jadi kita tengok ada 3 jawapan ya. Sebagai guru kita kena pasti berapakah markah untuk ketiga-tiga, sebab ketiga-tiga orang ni dapat markah. Cuma yang membezakan sejauh mana ya penukaran mereka kepada bahasa Melayu klasik kepada standard tadi ya. Jadi kalau kita tengok di sini ya, murid boleh kekalkan. Ini kekalkan. Bendahara ialah watak, kekalkan. Daulat bahasa istana, Tuanku Shah Alam, watak, kekalkan. Kemudian apa lagi? Temenggung. Temenggung ni pun kekalkan. Laksamana kekalkan. Jadi kalau kita tengok ada beberapa perkataan sahaja ya. Jadi seperti tadi ya, pekerjaan kita boleh tukar kepada tugas ya. Adapun boleh tukar kepada sebenarnya. Jadi itulah caranya. Mudah untuk kita kalau kita lihat langkah demi langkah. Kalau kita tengok ayat yang panjang tadi, terus putus asa. Terus tak nak jawab. Tak nak tengok, terus buka je bahagian lain ya. Jadi sebenarnya kalau murid ni dia bahagikan, dia agihkan ikut bahagian-bahagian kecil, sebenarnya mudah sahaja. Bukannya semua bahasa klasik tu kena tukar, tak semestinya ya. Jadi inilah jawapan bagi bahagian 4. Okey, silakan Kak Rina. Okey, Kak Rina baca ya. Kemudian sembah bendahara Daulat Tuanku Shah Alam. Sebenarnya tugas berkawal itu tugas Temenggung. Apabila Temenggung tiada bersuara, laksamana pula melaksanakannya. Bagus. Baca pun macam orang zaman dahulu ya. Menghayati cikgu. Menghayati ya. Baik, jadi, cikgu. kita tengok jawapan penuhnya, jawapan lengkap. Jadi, bila murid tadi dia dah agih kan. Jadi, dia kena tulis ikut perenggan dia ya. Perenggan dia maksudnya kena tulis ke tengah lah ni. Kena tulis ke tengah kerana semua ini akan menyumbang kepada pemarkahan mereka. Jadi, kita minta seorang murid kita untuk baca ya. Ada adik-adik nak tolong bacakan? Okey, adik Melissa, silakan. Kemudian titah baginda, wahai kekasihku Laksamana, datanglah bencana atas negeri Beta dan ramailah orang Beta yang kecurian. Masing-masing mengadukan perihal mereka kepada Beta. Lalu sembah Laksamana, Daulat Tuanku, mohon ampun dan kurnia. Sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini, tetapi pencuri dari negeri lain. Lalu titah baginda, apakah sebabnya maka dapat dicurinya juga oleh pencuri itu? Kemudian sembah bendahara, Daulat Tuanku Shah Alam, sebenarnya tugas berkawal itu tugas Temenggung. Apabila Temenggung tiada bersuara, laksamana pula melaksanakannya. Inilah jawapan yang lengkap. Jadi kalau murid tu menulis macam ni, insya-Allah lah pemeriksa akan bagi markah penuh. Jadi kalau Rina tengok di sini, strukturnya masih kekal ya, cakap ajuk ya, di sini cakap ajuk ni ya. Bila ada pengikat kata memang cakap ajuk. Jadi struktur kita kekalkan. Kemudian bahasa istana, titah baginda, kita tak perlu tukar. Contohnya kadang-kadang murid ni, cikgu, baginda bertitah boleh? Boleh, tapi baiklah kita kekalkan sebab titah baginda tu memang dah bahasa istana. Kemudian nama watak kekalkan. Sebenarnya kalau ada banyak macam ni pun separuh sahaja. Jadi
Cikgu harap kalau murid yang kita ni 6 orang ni dapat memahami bagaimana teknik penukaran. Begitu juga dengan kawan-kawan kita yang melihat yang menonton siaran kita ni. Sekurang-kurangnya tahu macam mana nak tukar teknik penukaran dan pengikat kata. Tadi kan kita ada sebut pengikat kata kata ganti nama. Jadi semua tu kita kena ambil kira lah. Okey cikgu, kalau kita tahu tekniknya, pastinya murid-murid pun mudah untuk menjawabnya ya. Okey, murid-murid dan juga cikgu, kita nak berehat sekali lagi boleh? Selepas ini kita akan kembali semula dalam Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Kak Rina dan juga Cikgu Zainab serta murid-murid yang berada secara dalam talian untuk kita pelajari bahasa Melayu dalam Sukses SPM 2021. Cikgu Zainab, kita dah berada di penghujung siaran. Mungkin cikgu boleh kongsikan perkara penting yang perlu murid-murid ingat untuk menjawab kertas ataupun soalan ini. Terima kasih Rina, kita bertemu kembali ya. Tadi sebenarnya murid-murid dah belajar bagaimana cara menukarkan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard. Ya. Jadi apa yang ni cikgu harap murid-murid faham, cuma ingat dan peka. Murid-murid kena ingat dan peka ni, nak SPM tak lama lagi kan. Jadi ada petuanya untuk murid mengingati bagaimana cara-cara nak jawab bahasa Melayu standard ni ya. Ada petua kalau kita cikgu? Ada petua, semua benda ada petua kan. Bukan nak cantik je ada petua ya. Nak belajar pun ada petua ya. Jadi yang pertama perkara pertama murid-murid kena ingat ya. Cakap ajuk jangan tukar kepada cakap pindah. Strukturnya mesti kekal. Kalau ada pengikat kata, guna balik pengikat kata. Yang kedua, susunan ayat dalam petikan pun perlu dikekalkan. Kalau ada 3 ayat lah murid kena tulis. Kalau ada, itu kadang-kadang murid ni sengaja dia letak titik kan, dia letak tanda baca yang berbeza, akan menyebabkan maksud dia berubah. Jadi struktur kekalkan dan kena ikut susunan. Itu sebab tadi kita buat ikut bahagian. Supaya bahagian ketiga tak akan berada di bahagian kedua. Dia tak tertukar tempat ya. Faham cikgu. Yang ketiga, bahasa istana. Bahasa istana macam mana tadi Rina? Ada perkataan tita, ada perkataan baginda. Ya, itu betul. Antaranya. Jadi kekal. Kerana hari ini pun kalau Sultan bercakap, dia akan membahasakan diri dia better kan. Begitu juga dengan titah. Sultan bertitah. Jadi kita kekalkan bahasa istana. Kemudian kata ganti nama diri pun perlu dikekalkan. Walaupun kita menukarkannya kepada bahasa Melayu standard, tetapi cerita ni berlatar masyarakat zaman dahulu. Jadi kita kena kekalkan. Orang dahulu kalau bercakap, hamba, tuan hamba hendak ke mana? Kan dia ada bahasa kata ganti diri dia tu dah memang macam tu. Jadi kita kekalkan. Tak perlu kita nak tukar saya, awak ya. Kemudian tanda baca, ingat dan peka. Bilangan ayat mesti sama. Tadi dah sebut susunan ayat. Ini bilangan ayat. Kalau ada 7 lah juga ayatnya ya. Kemudian nama watak tidak boleh diubah. Kalau nama nama laksamana lah ya. Kemudian begitu juga nama tempat. Sebenarnya dalam cerita ni kepimpinan melalui teladan ni dia ada 2 nama tempat yang inilah, iaitu Majapahit dan Melaka. Kemudian burung terbang dipipiskan lada, Melaka. Sebenarnya kedua-dua teks ni dia menceritakan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka ya. Okey, dan akhir sekali tadi saya dah tekankan, tulis dalam bentuk perenggan. Maksudnya kalau soalan tadi dalam bentuk perenggan ada 3 perenggan, maka murid kena tulis 3 perenggan. Kalau soalan tu 2 perenggan. Kalau dialog dia ke tengah. Maksud kita ikut struktur dia. Kita jangan ubah mana-mana. Jadi kalau murid ingat petua ni, kalau dia tukar
dia tak pandai nak tukar kan. Ada beberapa perkataan lah contohnya dia tak pandai nak tukar. Tetapi kalau dia masih kekal dalam strukturnya, murid boleh lagi dapat markah ya. Okey. Jadi ini yang penting. Jadi boleh kita bagi tanya murid apa dia orang belajar hari ni? Boleh cikgu. Maksudnya jadi kita tadi nak kongsikan murid-murid buat rumusan ya. Okey. Rumusan dia mesti murid tahu kan. Tadi dia dah belajar bagaimana nak tukar ya. Dia dah belajar semua apa berkaitan dengan bahasa klasik ke bahasa standard. Jadi kita tengok apa rumusan yang kawan kita nak bagi. Okey. Mungkin seorang sahaja pelajar boleh buat rumusan. Silakan. Saya. Okey Alia, silakan. Hari ini saya telah pelajari cara dan juga teknik untuk menukarkan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard untuk SPM Bahasa Melayu tahun 2021. Terdapat beberapa perkara penting yang kita perlu ingat, iaitu kita tidak boleh menukarkan bentuk asal teks bahasa Melayu klasik tersebut. Selain itu, kita juga tidak boleh menukarkan maksud asal teks tersebut. Akhir sekali, dalam menulis jawapan akhir kita perlulah menggunakan ayat yang gramatis. Okey, terima kasih Alia. Terima kasih Alia. Jadi apa yang murid kena ingat, kena ingat juga ni, bukan yang tadi je ya. Pastikan murid tidak mengubah bentuk, tidak mengubah maksud, ayat gramatis. Tidak mengubah bentuk dengan maksud ni ada dalam arahan soalan. Jadi yang itulah yang murid kena, orang kata berdiri di situ. Tak boleh tukar yang ni, tak boleh tukar yang ni. Dan yang penting ayat gramatis. Ayat gramatis ni ialah ayat yang mengikut susunan yang betul lah kan. Itu. Baik. Maksud dia di sini apa yang murid pelajari hari ini, cikgu harapkan mereka bolehlah menjawab bahasa Melayu standard. Dan satu ya cikgu nak ingatkan, janganlah rasa kalau murid di SMK BUD 3 ya 80-90% murid bukan Melayu. Dia dah macam, cikgu, saya dah tak nak jawab ni. Saya baca pun tak faham. Jadi sebenarnya murid-murid kena ingat tu je. Aku mesti buat, aku mesti cuba, aku boleh dapat. Itulah moto cikgu, usaha jaya. Siapa berusaha dia akan berjaya. InsyaAllah. Seronok sangat hari ini. Bukan sahaja adik-adik yang berada secara dalam talian tetapi juga di rumah bersama dengan Kak Rina dapat belajar tentang bahasa Melayu standard daripada bahasa Melayu klasik kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zainab Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga adik-adik kita secara dalam talian, pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga 4. Lambai sikit adik-adik. Terima kasih kerana bersama Kak Rina dan Cikgu memeriahkan pembelajaran kita hari ini. Nampaknya itu sahaja untuk sukses SPM 2021. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dan juga ilmu yang sangat berguna kepada semua. Okey, baik. Terus kekal bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya ada banyak lagi ilmu yang kami nak kongsikan. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye, adik-adik. Didik TV KPM. Bahasa Melayu merupakan subjek terpenting dan wajib lulus bagi semua calon SPM. Oleh itu, setiap murid hendaklah memastikan mereka mampu lulus bahasa Melayu dan sejarah agar mereka layak mendapat sijil SPM. Bahasa Melayu standard merupakan salah satu item dalam soalan format baharu bahasa Melayu bermula SPM 2021. Selain itu, calon SPM 2021 juga terpaksa berhadapan cabaran yang cukup besar kerana mereka adalah kohort pertama yang akan menghadapi peperiksaan SPM menggunakan format baharu KSSM bagi semua subjek yang diambil. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya buat calon SPM 2021. Sesungguhnya kalian berdepan dengan cabaran maha hebat, iaitu menempuh peperiksaan di saat dunia dilanda pandemik COVID-19. Cabaran yang tidak kurang hebatnya ialah kalian murid sulung atau kohort pertama yang akan berhadapan peperiksaan SPM KSSM bermulanya format baru. Cikgu tahu untuk kertas bahasa Melayu SPM memang mencabar.
dan terdapat satu bentuk soalan baru iaitu bahasa Melayu standard. Cikgu harap kalian boleh memberi tumpuan yang sepenuhnya kerana soalan ini tentu mencabar minda.